Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam ini Pak Ji bersama lagi dalam kuliah online sambil kita mempelajari tentang herba secara apa yang kita sebutkan herba ini dengan pandangan makroskopik, pandangan secara zahirnya, ya, secara yang dapat kita lihat dengan mata kita, bukan mikroskopik lagi. Kalau mikroskopik itu melihat daripada pandangan seni halus yang disebut sebagai monograf, itu belum sampai lagi. Kita tengok secara umum saja. Jadi gambaran pada pohon-pohon ini memberikan cerita kepada kita sebenarnya untuk apa dia diciptakan. Dan Alhamdulillah, pada malam ini Pak Ji nak cerita ada satu daripada tumbuh-tumbuhan. Ni ada depan Pak Ji ni. Kalau kita tengok daunnya itu nampak macam daun semalu. Jadi daun semalu itu ataupun kita orang kata puteri malu, ya, di mana daun semalu ini dia mempunyai subfamily dengan pokok ini, iaitu pokok ini dikenali sebagai albizia. Pokok apa? Tebu gajah. Kita tengok ada bunga sedikit kat sini, ya, dan kalau batangnya itu diambil, dimakan, manis rasanya pokok albizia ini. Nah, daripada di sini, ya, dia seperti Mimosa pudica. Mimosa pudica itu pokok puteri malu. Dia mempunyai kesan yang sangat-sangat baik, khususnya di dalam pengkajian yang dilakukan, kerana dia mengandungi satu bahan yang dikenali sebagai bahan itu, ya, yang kita masuk di dalam pemanis, iaitu disebut sebagai sakarin. Sakarin ini ialah pemanis. Kalau kita selalu duk makan sakarin, pun terjadi penyakit kencing manis juga. Di mana, ya, sakarin ada? Di mana? Dalam teh tarik. Kalau kita selalu makan teh tarik tu, ya, walaupun dimasukkan ke dalamnya ais, tapi manisnya sampai ke sud, orang kata. Sampai habis duk sedut manis lagi. Kenapa? Sebab dia guna sakarin. Sakarin itu dikatakan mempunyai sebab rosaknya ginjal, sebab berlakunya kanser. Jadi sebab itu ada satu keluarga, ya, yang Pak Ji kenal jauh-jauh, ya. Dia selalu pergi solat subuh berjemaah suami isteri. Bila habis saja solat subuh berjemaah, mereka berhenti di sebuah kedai. Makan roti canai lah. Di tempat Pak Ji roti canai pagi, ya. Dan minum teh tarik. Mereka terus amalkan daripada tahun ke tahun. Akhirnya kedua-duanya itu masuk hospital. Masuk hospital. Sebab apa? Sebab kena serangan daripada kencing manis, darah tinggi, jantung sudah mula terinfeksi, ya, dan juga berlaku gangguan di ginjal. Jadi, Pak nak sebut kata sakarin ini satu benda yang tak bagus. Sakarin itu satu perkara yang tak bagus bila dimasukkan ke dalam minuman. Tetapi dalam pokok albizia ini sakarin juga, tetapi sakarin yang boleh jadi bahan ubatan yang sangat baik untuk tubuh badan kita. Masya Allah, ya. Alhamdulillah, Pak Ji bersyukur sekali, ya. Pak Ji bersyukur sekali sebab menemui pokok ini pada awal remaja lagi. Dan Alhamdulillah pada tahun 2000, ya, 2000 kita pun mendaftar pokok ini di dalam satu produk namanya ini energi, tenaga lah. Jadi ini menggunakan pokok albizia yang kita telah pun mendaftarkannya itu pada tahun 2010. 2010. Jadi Alhamdulillah lebih daripada 13 tahun sudah pendaftarannya. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah daripada pokok ini maka dikenali dia sebagai penawar rimba. Orang kenali dia sebagai penawar rimba, dan ada orang kerana manisnya itu dikatakan dia seperti pokok tebu. Ya,
Namun begitu, dia tidaklah seperti batang tebu yang kita tengok tu. Ada ruas-ruas, ya, bukan jenis keluarga tebu, ya. Tapi kerana manisnya dikatakan dia sebagai pokok tebu. Tapi oleh kerana dia besar dan dia pokok seperti pokok petai itu menjalar dia, maka disebut sebagai pokok tebu gajah. Artinya dia manis dan suka makanan pokok kesukaan gajah. Jadi cuba kita membayangkan bagaimana gula yang nama sakarin yang ada di dalam pokok ini bila diambil oleh manusia ni, apa khasiat yang ada padanya. Banyak sebenarnya khasiatnya. Lebih daripada 23 khasiat yang ada padanya. Tetapi pada malam ini tak ingin nak cerita semua, ya. Kita nak cerita yang poin yang paling penting sekali ialah apakah dia khasiat dalam pokok albizia ini. Boleh kita tanya nanti, ya, di samping itu. Dia akan bagi ruang pertanyaan nanti selepas pukul 9 nanti, sekarang pukul 8, ya. Kita kuliah akan habis 1 jam dulu, kemudian pertanyaan kita buka 30 minit, insyaAllah. Baik. Apa fungsi pokok albizia ini? Ya, pokok tebu gajah ini, dia satu yang manis, dia ada sakarin, ya. Yang paling bagus sekali dia adalah untuk rawatan pesakit kencing manis. Ya. Jadi pokok albizia ini, pokok tebu gajah ini, dia manis sakarin ini baik untuk merawat pesakit kencing manis. Masya Allah. Jadi kita tahu bahawa kadar kekurangan insulin di dalam tubuh badan kita tu dia akan di-cover. Ya, akan di-cover ataupun insulin itu akan dipertengkakkan dengan pengambilan pokok tebu gajah ini. Di dalam masyarakat orang Melayu dulu, ya, ketika Pak Haji belajar tentang herba ni, orang mengatakan bahawa kalaulah pesakit kencing manis itu mempunyai tanda yang boleh kita lihat, seperti dia haus, kemudian dia jadi lemah, kemudian dia jadi lesu, dia tak ada tenaga, maka pengobatannya menggunakan daripada pokok tebu gajah. Dalam masa 5 minit saja kita mengambil kapsulnya 3 kapsul, maka energi kita datang. Dalam masa 3 hingga 5 minit saja kita akan bertenaga balik. Berartinya gula yang ada dalam tubuh badan kita itu semakin hari semakin kurang. Dan ini ada satu set yang telah Pak Haji jual dekat sini, yang akan keluar nanti, namanya ialah back to normal. Back to normal. Dengan pengamalan 40 hari saja, bahawa gula akan kembali kepada normal. Jadi sebenarnya betul konsep yang dikatakan similibus currento. Satu benda, misalnya orang ada penyakit kencing manis, ubatnya juga adalah gula. Benarlah. Seperti pada yang kita kata buah ajat, buah warna merah tu manis, pokok lembar manis. Ya, kemudian kita ambil lagi kulit kayu manis yang manis. Baik untuk pesakit kencing manis. Stevia lagi manis. Lebih manis daripada gula, tetapi dia menurunkan gula. Jadi begitulah dengan pokok albizia ini, atau pokok yang kita kenali dia sebagai pokok tebu gajah ini. Dia manis kalau ambil dia yang masih basah. Tapi kalau sudah kering, dia sudah tak rasa dia punya manis yang lain. Tetapi masih lagi dia berkhasiat dan memberikan kesan penyembuhan pada pesakit kencing manis. Baik, marilah Pak Haji gambarkan sedikitlah penyakit kencing manis ini, ya, dengan kita tak kira lagi berapa banyak jumlah orang yang kena penyakit kencing manis. Cuma istilah yang selalu orang kata penyakit kencing manis ni ialah penyakit pandemik. Kalau kita tahu penyakit pandemik ni penyakit yang menular dengan ada virus itu, C19 itu adalah penyakit pandemik. H1N1, pandemik, penyakit kencing manis bukan ada berjangkit. Tidak ada berjangkit di antara satu orang duduk sebelah orang sakit kencing manis. Apakah dia akan jadi kena penyakit kencing manis? Tak kena. Tak kena. Tetapi kenapa dia disebut sebagai pandemik? Ya. Kerana penularan penyakit kencing manis ini lebih laju daripada COVID-19.
kematian kencing manis ini lebih tinggi daripada kematian COVID-19. Ya, secara langsung atau tidak langsung. Sebab gejala daripada kencing manis ini akan pergi kepada gejala-gejala yang lain yang disebut sebagai 4 serangkai. Darah tinggi, kencing manis dulu, darah tinggi, jantung dan buah pinggang. Nah, jadi memang betul ada orang rosak buah pinggang bukan kerana kencing manis, ada. Betul, memang benar. Tapi ada orang yang rosak buah pinggang kerana kerosakan kerana masalah kencing manis. Darah tinggi. Ada yang kena serangan jantung. Baik. Apabila kita berlaku begini, apa yang berlaku dalam tubuh badan kita bila berlakunya kencing manis ini? Mula masuk ke dalam darah. Ya, kalau dalam kiraan kita dia panggil milimol. Milimol. Ya, kalau di Indonesia dia panggil desiliter. Kita milimol, tak boleh lebih daripada 7. Ya, tak boleh lebih daripada 6,5 dan sebagainya. Tetapi orang yang kena kencing manis itu mungkin menjadi 20, 25 bacaan. 25 milimol per liter. Itu bacaan yang sangat teruk yang boleh menyebabkan seorang dia tumbang. Kenapa? Kerana gula itu akan menyekat penyebaran oksigen dalam tubuh badan. Oksigen dah makin menjadi kurang. Ya, jadi oleh sebab itu gula jadi sebagai bahan yang menyebabkan tubuh badan kita jadi terlalu berasid. Masya Allah. Jadi kalau kita tubuh badan kita berasid, maka tulang-tulang kita semua jadi sakit. Sakit tulang, sakit sendi, dan apatah lagi, maka dia akan ganggu pada saraf di hujung kaki, kebas, kesemutan, seperti ditusuk oleh jarum, ya, seperti dilayar oleh api, tak dapat tidur pada waktu malam. Sakitnya di bahagian kaki itu, Masya Allah. Kemudian dia menyebar, malah sakit di bahagian pinggang. Di mana bila dia sakit bahagian pinggang itu, dia sudah mula mengganggu buah pinggang. Kemudian ganggu pada gangguan mata melihat. Dan boleh terjadi serangan. Serangan yang berlaku pada jantung, boleh jadi orang itu stroke, ya, boleh jadi orang itu jadi koma. Dan kalau pula berlakunya luka, ada yang jenis luka sukar tersebut. Jadi pokok albizia ini atau pokok tebu gajah ini, dia mempunyai antibakteria yang sangat baik. Dia juga mengelakkan daripada bakteria, ya, bakteria di dalam tubuh badan kita. Jadi dia meningkatkan sistem imun. Jadi pengambilannya ini adalah pengambilan yang terbaik untuk pesakit kencing manis dan juga terbaik untuk meningkatkan sistem imun. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan yang Pak Ji nampak ni, bagaimana cara kirim tawatan grup ini agar kawan-kawan lain bisa bergabung. Boleh masukkan, ya. Alhamdulillah. Jadi apa yang Pak Ji nak sebutkan dekat sini, bahawa pesakit kencing manis ini dia berlaku dengan begitu hebat sekali. Begitu banyak sekali orang yang berlaku dan akhirnya boleh bawa kepada kematian. Kematian sebab kencing manis disebutkan kerana apa? Kerana kekurangan oksigen dalam tubuh badan. Kerana apa? Kerana darah itu mengandungi kadar gula yang tinggi. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Banyak herba-herba yang boleh menurunkan gula. Pokok empedu bumi, akar seruntun, pokok patawali, brotowali, ya, boleh kita gunakan. Pokok insulin juga kita boleh gunakan. Sesuatu herba mahogani boleh kita gunakan. Banyak herba-herba yang pahit boleh digunakan. Tetapi di dalam pengobatan kencing manis menggunakan albizia ini, ya, dia tidak mempunyai rasa pahit. Dia rasa manis. Iaitu yang membedakan kita. Sebab apa? Kalau orang merawat pesakit kencing manis menggunakan herba pahit yang tinggi, dia akan menyebabkan kekeringan di persendian. Lutut akan jadi kering dan sebagainya. Berbeza dengan pokok tebu gajah ini. Pokok tebu gajah ini tidak, ya. Malah dia akan tolong untuk memperbaiki sendi. Jadi orang gunakan juga dia aja untuk perawatan untuk bahagian sendi. Masya Allah. Baik.
Macam mana cara nak gunakan? Cara gunanya ini boleh kita gunakan, ini dalam satu botol ni ada 60 kapsul. Jadi kita ambil selepas makan itu 2 kapsul. Lepas makan pagi, sarapan pagi 2 kapsul, sarapan untuk makan tengah hari 2 kapsul, makan petang atau makan malam 2 kapsul. Selepas kita makan ambil 2 kapsul. Jadi satu hari akan kita gunakan sebanyak 6 kapsul. Kalau 60 ini untuk 10 hari. Jadi berartinya kita jual 4 botol untuk satu set tersebut. Di mana 4 botol ini boleh untuk 40 hari kita makan. Masya Allah, back to normal. Jadi set perawatan ini kita sebutkan dulu, kita boleh sebut outbreak, ya, kemudian dia back to normal. Itu antaranya. Subhanallah. Dan pada hari ini, masalah kencing manis ini bukan berlaku di kalangan kita, tapi dia adalah merupakan penyakit dunia yang kita kena berhadapan, yang kita kena memproposkan. Macam-macam hari ini orang cuba untuk membuat rawatan untuk sakit kencing manis, masih lagi belum dapat menemui penawar yang sebenarnya. Ada yang jual susu, ya, ada yang menjual susu yang mempunyai kolesterol awal susu, ya, ada yang menjual berbagai jenis herba, tapi nampaknya masih belum lagi memberi solusi. Ya, walaupun banyak klaim-klaim yang mengaku kata sembuh, tapi belum jelas. Tetapi tak seperti pokok albizia ini. Ya, iaitu pokok daripada pokok tebu gajah ini ternyata adalah warisan yang diwaris daripada satu generasi ke satu generasi. Itu yang penting. Cara makannya lepas makan. Berapa banyak? 2 kapsul. Baik, alhamdulillah. Minimalnya adalah boleh ambil 2 pagi, 2 malam. Cukup minimalnya itu pun sudah boleh. Jadi Masya Allah. Apa yang akan berlaku bila kita ambilnya ini? Bila kita ambil, maka dia akan merasa, kita akan merasa badan kita segar. Segar sampai ke malam. Badan kita segar dan kita jadi fresh, ya, dan dia menghilangkan apa, kalau orang penyakit kencing manis dia panggil sweet crazy, nak makan benda manis. Dia nak minum air manis, nak minum banyak air manis, apa saja sirup yang ada depannya yang manis bisa dihabiskan. Tetapi setelah mengambil albizia ini, maka dia sudah tak ingin lagi makan yang manis-manis. Jadi ini satu yang sangat baik supaya dia dapat kontrol kita punya appetite, kita punya selera makan kita yang salah. Sama lah seperti orang mengatakan kalau kita ada masalah kencing manis, maka tubuh nak makan yang manis. Kalau ada kolesterol tinggi, maka tubuh nak makan yang lemak-lemak. Kalau ada orang tu yang ada masalah darah tinggi, dia nak makan benda yang masin. Jadi begitu. Jadi apa yang boleh kita lakukan ialah supaya stop selera makan kita itu, supaya jangan suka nak makan benda yang manis-manis. Air pun kita boleh minum air biasa. Tak perlu daripada air manis, air sirap, air apa. Jadi kita boleh minum. Jadi ini adalah memperbaiki sistem dalam tubuh badan kita. Kalau kita tak memperbaiki sistem, orang yang ada penyakit kencing manis dia lapar. Dia nak makan sentiasa. Kalau dia tak boleh makan itu, dia terasa menggigil. Jadi apatah lagi apabila dia lambat makan. Dia makan dengan begitu banyak sekali dan akhirnya berlakunya lempahan gula di dalam tubuh badannya itu. Jadi bagaimana kita nak menghentikan sistem ataupun tubuh badan kita ini, mekanisme tubuh badan kita ini supaya back to normal, maka kita kena gunakan albizia. Kita gunakan daripada pokok tebu gajah ini. Itu satu yang sangat-sangat mustahak, sangat-sangat wajib yang kita tahu. Dan insya-Allah kapsul ini dikeluarkan khususnya bagi mereka yang ingin untuk membelinya. Masya Allah. Kemudian seterusnya yang Pak nak sampaikan kat sini, bahawa pokok albizia ini dia juga memperbaiki pandangan mata. Mata orang yang kena penyakit retinopati. Apa itu retinopati? Retinopati ini ialah kegagalan kerosakan mata kerana penyakit kencing manis yang mengganggu saraf di bahagian penglihatan bagi mata ini.
Jadi dia juga merawatnya. Masya Allah ya. Dan mereka yang tak dapat tidur pada waktu malam menggunakan albizia ini, dia adalah sejenis herba yang bersifat dingin. Dinginnya artinya apa? Artinya dia boleh mendapatkan deep sleeping. Dia juga herba pelawas. Jadi oleh sebab itu pengambilannya ini sangat-sangat memberikan apa? Memberikan pertolongan pada pesakit kencing manis. Belum ada lagi yang Pak Haji dapat lihat daripada herba ni yang begitu efektif tentang rawatan untuk penyakit kencing manis yang terbaik menggunakan pokok albizia ini. Alhamdulillah ya. Walaupun ada orang mengatakan sukar nak dapat pokok ini, pohon ini, tetapi insya-Allah ya, insya-Allah kita boleh mendapatkannya. Itu di antaranya. Jadi kalau ada orang nak gambarkan, dia nak gambarkan ni pokok dia. Macam mana saya nak gambarkan pokok tebu gajah ni? Apakah seperti pokok tebu? Salah ya. Dia bukan seperti pokok tebu. Dia adalah seperti pokok petai, daun-daunnya kecil. Dan itu adalah ciri-ciri makroskopik yang kita ada. Dan kalau kita ambil daripada kulit batangnya itu, dia jadi pelawas. Dia jadi ekspektoran. Ekspektoran ni dia boleh mengeluarkan lendir di dalam tubuh badan. Termasuk juga dengan ini, digunakan untuk ubat batuk. Ya, banyak masyarakat dulu telah jadikan dia sebagai ubat batuk. Ubat batuk untuk tujuan apa? Mengeluarkan lendir. Ya, mengeluarkan lendir daripada dalam tubuh badan itu. Batuk, lendirnya banyak sebagainya. Macam mana kita nak keluarkannya? Kita perlu cari herba yang boleh kesan ekspektoran. Apakah herba yang mempunyai kesan ekspektoran? Dia adalah albizia, iaitu pokok daripada pokok tebu gajah. Masya Allah. Baik, jika begitu maka kita dapat memahami, ya, kita dapat memahami bahawa sifat herba ini adalah sifat penawar. Maka orang namakan dia penawar rimba. Penawar itu maksudnya herba yang menyejukkan. Dia anti peradangan, ya, anti orang kata anti sakit lah, ubat yang boleh mengurangi sakit, termasuk sakit gigi. Ya, kalau kita ambil, dia dapat menghilangkan sakit gigi. Pasal apa? Dia bersifat sejuk dan dia bersifat menghilangkan peradangan. Sama seperti Pak Haji contoh tadi orang penyakit kencing manis. Kenapa dia tak dapat tidur pada waktu malam? Karena sarafnya itu. Dia menyucuk-nyucuk seperti mana jarum. Dia berjalan, dia jadi kebas. Ya, dia jadi kesemutan. Dan dia rasa pada waktu malam itu seperti dilayur api. Dia dah tak boleh tidur lagi. Kesan dia tak boleh tidur itulah dia menyebabkan berlakunya berbagai jenis penyakit. Kerana apa? Tak dapat tidur. Tak dapat tidur lah yang menyebabkan berlakunya penyakit. Sebab itu ketika kita belajar, ya, sebab itu kita belajar 3 asas pengobatan. Iaitu untuk menghilangkan masalah insomnia, payah tidur pada malam, menghilangkan stres yang tersembunyi, dan yang ketiga kali untuk menghilangkan penyakit yang tubuh badan kita, dia mesti bersifat colon cleansing. Begitulah juga dengan pokok albizia ini, dia ada pelawas. Ada 3 herba di dalamnya. Ya, dia anti stres juga, dia juga adalah sebagai pelawas, dan dia juga sebagai untuk memudahkan tidur. Jadi ketiga ciri-ciri yang kita cari itu ada dalam pokok albizia ini. Dan begitu ketika seorang itu kena penyakit kencing manis, ketiga-tiga simptom ini mendatang pada dirinya, maka menjadi petanda bahawa penyakit itu akan merebak dan mendatangkan penyakit, berbagai jenis penyakit lagi. Termasuk kanser, ya, termasuk kanser, termasuk juga penyakit-penyakit yang lain yang berlaku, imbalance hormon dan sebagainya kerana manusia tak dapat tidur pada waktu malam. Masya Allah. Baik. Okey, Alhamdulillah, terima kasih. Pak Haji tengok sini ada kehadiran daripada Aceh, ya, Kak Narashiki Hasan juga, Alhamdulillah. Terima kasih sudah berada. Okey, pada malam ni ada 149 orang, ya. Masya Allah, ya. Kita berharap bahawa ramai lagi saudara-saudara kita yang boleh mengambil bahagian di dalam pengajian online ini, insya-Allah. Baik. Okey, boleh di sini kalau ada apa-apa pertanyaan tentang perawatan ini, ya. Perawatan daripada perawatan pokok albizia ini. Pokok ini kebanyakan tumbuh di utara Malaysia.
Ya, tumbuh di utara Malaysia dan juga terdapat banyak di Thailand. Pokok ini. Jadi oleh sebab itu kalau kita tengok penelitian yang dilakukan banyak daripada universiti di Thailand, Universiti Songkhla, Universiti Bangkok dan sebagainya. Sebab mereka telah membuat kajian ini sejak lama dulu lagi. Sebab dia digunakan dalam masyarakat kita. Masya Allah. Baik, ya, terima kasih juga daripada ya Rabitah, ya, Masya Allah. Terima kasih ya yang hadir pada malam ini di dalam kuliah kita tentang penyakit kencing manis ini. Baik, apabila seorang yang kena penyakit kencing manis, kekurangan oksigen, maka dia jadi lemas. Lama-lama dia tak boleh bernafas lagi, dia meninggal. Meninggal kerana tak ada oksigen dalam badan. Ini semua kita dapat. Satu lagi, penyakit kencing manis ini boleh jadi luka. Kalau sudah luka, maka di situ akan berbau. Luka orang pesakit kencing manis ini, Masya Allah. Baunya Masya Allah. Sebab di situ ada jangkitan bakteria. Dan jangkitan bakteria inilah yang akan pergi ke otak, menyerang otak yang dipanggil sebagai diabetic coma. Diabetic coma. Jadi oleh sebab itu maka harus diamputasi, harus dibuat operation. Maka mula-mulanya pada jari dulu. Lepas jari, betis. Lepas betis, ke paha. Kemudian habis. Infection itu sudah menjangkau di seluruh badan, maka meninggallah seorang. Itulah di antaranya. Jadi oleh sebab itu, kalau luka kerana penyakit kencing manis ini, maka ada herba, ada pencuci dia. Pencuci untuk menghilangkan luka tersebut. Iaitu SGHT yang berwarna ungu. Ya, SGHT yang berwarna ungu, kita spray di tempat luka tersebut dan kita spray juga ke dalam air untuk kita minum. Di samping kita ambil Albizia ini. Kerana SGHT ungu tadi adalah untuk merawat luka. Ya. Dalam perawatan luka dengan perawatan untuk kita menurunkan kadar gula ada sedikit perbezaan herba. Maka kalau luka itu kita guna SGHT yang berwarna ungu. Kita spray dia pada tempat luka tersebut, dia akan sembuh dengan izin Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita spray dalam air, kita minum. Maka dia mempercepatkan kesembuhan. Baik, jadi apa bezanya ya di antara menurunkan kadar gula dengan menyembuhkan luka? Menyembuhkan luka ini dia perlu mempunyai bahan, bahan yang mana supaya dia jadi macam antiseptik. Ni Pak Ji tunjukkan GHT ungu ni. Ini di antaranya. Jangan lupa yang ni, ya, sebab orang yang sakit kencing manis ini tidak ada ubat untuk cuci luka, tidak ada. Biasanya diberi hanya untuk cuci dengan iodin, ada yang cuci dengan cuka dan sebagainya. Tetapi tak sembuh. Apa buktinya dia tak sembuh? Dia berbau. Tempat itu terus berbau dan dia makin lama makin besar. Cara supaya dia dapat menutup di tempat tersebut kena guna SGHT yang berwarna ungu. Itu kalau luka. Jadi oleh sebab itu maka gabungan di antara SGHT yang berwarna ungu ini dan juga energi ini adalah perawatan yang terbaik untuk pesakit kencing manis. Itu di antaranya. Masya Allah ya. Jadi oleh sebab itulah maka kalau kita nak buat perawatan, ya, kita nak merawat orang pada pesakit kencing manis, kita kena ada dua herba ini harus disinergikan. Dua herba ini. SGHT, hati-hati ungu dan juga energi. Jadi apabila kita menggabungkan kedua ini, baru dapat kita lihat gula semakin turun, ya, dan pada ketika itu luka juga semakin baik. Kalau tidak agak sukar untuk menyembuhkan luka tersebut. Kerana apa? Kerana blood circulation kita tak sampai situ. Oksigen tak sampai di ujung kaki. Maka pada ketika itu dia mula gangrene, dia mula kematian. Bila dia mula saja kematian, dia jadi hitam. Lepas hitam itu dia akan gugur sendiri atau dia akan menyebabkan di atas jadi hitam lagi, kemudian dia jadi bisul pula dan dia mula jadi ada bau kerana infection dan kuman itu mula bergerak menuju ke otak, maka sampai di otak dia pun jadi diabetic coma. Maka pada saat itu sudah tidak dapat kita tolong apa lagi. Jadi oleh sebab itu maka ada beberapa herba yang Allah kurniakan mempunyai keupayaan untuk mengelak, menolong, menahan
daripada jangkitan, daripada infection, daripada jangkitan kencing manis ini. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada semua yang terus mengikuti bersama dengan Pak Haji tentang kencing manis ini. Baik. Apakah pantang kepada orang yang kena penyakit kencing manis? Ini juga penting supaya kita dapat kita fikirkan. Pertama, nasi. Nasi itu jadi pantang. Tapi sekarang sudah ada nasi daripada sagu, daripada pokok rumbia. Pokok sagu itu sudah ada dah, itu dibolehkan. Tapi kalau nasi daripada beras ini bukan hanya dia datang. Kalau kita makan, dia menyebabkan asam dalam tubuh badan kita. Oksigen kurang dalam tubuh badan kita. Kerana apa? Selain daripada dia bertukar, dia tak dapat kita tukar. Kita makan itu, gula itu tak dapat kita tukar, maka dia juga mempunyai racun. Dalam penanaman pokok padi ini, bermula daripada kecil, sampai nak ambil hasil menggunakan racun. Berapa banyak racun yang berada di dalam butir-butir daripada buah padi itu sendiri. Ada setengah meracun dengan begitu kuat sekali sampai pahit. Oleh kerana keluarnya beras itu pahit, mereka campur dengan beras-beras yang lain. Jadi subhanallah, yang kita makan ini sebenarnya racun. Ya, berbeza dengan beras. Kalau kita nak makan beras hitam, bagus. Beras merah, bagus. Beras bukit, itu bagus. Ya, yang boleh kita ambil. Tapi kalau beras sekarang ini, beras yang beracun, beras kimia. Ya, bila beras kimia, beras yang beracun ini, orang yang kena DM maka bertambah-tambah seperti pokok itu yang disirami dengan pupuk penyakit DM yang itu, maka dia berkembang lagi teruk. Akhirnya dia sudah tak mampu untuk nak bergerak, akhirnya dia tidur saja, akhirnya dia jadi dalam keadaan yang sangat lemah dan terus lemah. Jadi bagaimana kita nak reverse semula keadaan ini? Kita tinggalkan pantang. Itu yang pertama. Yang kedua, tubuh badan kita akan jadi asid. Asid itu menyebabkan makin teruk lagi pada pesakit kencing manis. Iaitu kita ambil gula. Gula juga tak boleh. Kerana apa disebut sebagai very high density, very high glycemic index. Glycemic index. Apa yang ada dalam glycemic index? Ada dalam gula putih. Apa yang ada dalam glycemic index? Ada dalam susu putih. Apa yang ada yang tinggi high glycemic index? Iaitu pada susu. Pada susu dan sebagainya. Pada santan juga. Ya, santan yang kita katakan santan yang dimasak. Bukan santan mentah. Kalau santan mentah itu, dia jadi obat. Ya, dia jadi obat. Masya Allah. Jadi kita kena mula meninggalkan ini. Tepung, termasuk juga tepung yang putih tersebut. Tetapi beraslah yang menjadi makanan kita pada setiap hari, dan gula putih itu menjadi racun yang ada dalam tubuh badan kita yang menyebabkan DM itu menjadi semakin parah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang menyebabkan dia menjadi makin parah ialah tidur lewat pada waktu malam. Jadi kerana tidur yang lewat itu juga melukat tubuh badan kita menjadi asid, dan dia akan menyebabkan gula itu tidak boleh dikontrol. Jadi bila kita mengambil dua herba ini, energi dan juga AGHT yang berwarna ungu ini, dia akan membuatkan tubuh badan kita jadi dingin dan kita boleh tidur dengan mudah pada waktu malam. Ini sangat-sangat penting, ya, sangat-sangat penting untuk kita memahaminya. Masya Allah. Baik, kita boleh lihat lagi, ya, daripada selain daripada pantang, ya, orang penyakit kencing manis ini juga dia selalu mengalami stres yang tinggi. Ini kita tak dapat menafikan bahawa pesakit kencing manis bukan hanya sekadar masalah gula, tetapi dia mempunyai kadar stres yang tinggi. Sebab itu orang yang kena penyakit kencing manis ini kebiasaannya mereka ada tekanan fikiran yang tinggi. Bukan sebab mereka makan gula ataupun mereka makan makanan itu saja, tetapi stres yang ada dalam tubuh badan mereka yang tinggi. Tak kiralah apa juga sebab yang boleh mendatangkan tekanan ataupun stres tersebut. Jadi oleh sebab itulah, maka bila orang tu kena penyakit kencing manis, yang kita nak buang ialah stresnya. Kita tahu bahawa
kita nak keluarkannya adalah stres iaitu. Bagaimana cara kita nak keluarkan stres iaitu? Orang kata begini, tengok ya, apa hubungan stres dengan kulit. Kalau orang tu luka, kulit akan cepat sembuh kecuali orang stres. Kalau orang itu stres, lukanya lambat sembuh. Jadi oleh sebab itu, maka ada hubungan di antara penyembuhan kulit dengan stres. Kalau kita katakan tadi, kalau berlaku luka di kulit atau gangren, kita rawat menggunakan AJHT ungu ini. Kerana dia adalah salah satu untuk mengelakkan daripada gangren, mengelakkan supaya luka-luka itu sembuh kembali, dan dia juga untuk menghilangkan stres, yakni AJHT ungu. Jadi kita spray saja di bawah lidah setiap malam sebelum nak tidur, kerana supaya dia dapat menghilangkan stres di dalam pemikiran kita. Dengan awal pagi, ya, kita spraykan. Jadi oleh sebab itu, sesuatu yang baik untuk kulit, ya, seperti vitamin C lah kita katakan, baik untuk kulit. Dan vitamin C juga adalah vitamin anti-stres. Jadi ada hubungan di antara kulit yang cantik dengan perasaan stres ataupun tekanan dalam tubuh badan kita. Jadi ini cukup menarik ya. Okey, terima kasih yang datang daripada Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya Allah ya, terima kasih banyak-banyak ya. Terima kasih juga Pak Helmi ya. Pak Helmi, apa khabar malam ini? Bagaimana dengan program kita di Indonesia Gempur? Kunyit hitam, Masya Allah ya. Begitu juga terima kasih ya kepada semua Ahmad Nadif ya, Pak Nadif, Kak Kamsani ya daripada Perak. Terima kasih kerana bersama berbagi pada malam ini. Ibu Bulan ya, alhamdulillah terus mengikuti program kita ya. Dan alhamdulillah hari ini ada 178 orang ya, 178 orang. Alhamdulillah ya, syukur. Kalau ada orang yang mau mengaji, mau belajar begini, insya-Allah ilmu ini akan terus berkembang insya-Allah. Okey, ini ada pertanyaan iaitu harap bantu solusi Pak Haji, penderita kanker payudara perempuan usia lebih kurang dalam 37 tahun, sudah operasi 1 kali stadium 3. Ya, ini di antaranya. Okey, bagi penderita kanker payudara, apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini ialah kanker, tumor, bisul ataupun peradangan, kesemuanya terjadi kerana congested colon, kerana usus yang tersumbat. Jadi dia kena ambil banyak yang boleh menyebabkan usus itu flush, bersih usus. Dan kebanyakan orang kita, dia sembelit, tapi dia kata dia tak sembelit. Dia kata saya BAB sehari 2 kali, tapi dia sembelit sebenarnya. Sebab apa? Sebab pembengkakan di payudara itu kerana sembelit. Jadi kita kena ambil yang bersifat pelawas. Apa dia yang bersifat pelawas? Iaitu sinida atau pelawas. Ya, seperti mana yang disebutkan. Orang kalau ada bisul, apa yang dia harus buat? Ambil pelawas. Sampai bila? Sampai dari diarrhea, jadi mencret. Sebab apa? Bila dia bersih usus itu, maka dengan sini, dengan otomatisnya ya, kanker tadi akan mengecil. Berarti kalau dia penyakit kanker tak mengecil, bisul tak mengecil ataupun pertumbuhan tak mengecil, berarti dia masih lagi ada tersangkut sisa-sisa toksiknya di usus. Bersihkan lagi, tingkatkan dosisnya. Ya, biar dia mencret pun tidak mengapa. Ambil dia. Sebab apa? Selagi dia ada sisa toksik yang ada di sepanjang ususnya itu, selagi itulah kankernya tidak akan mengecil. Maka apabila sudah mula habis kankernya itu dah, kotoran yang sudah habis, yang berlengketan di ususnya itu sudah mula habis, maka pada ketika itu dia akan mula mengecil. Itu pada stage 1, 2, 3. Tapi kalau masuk stage yang keempat, dia sudah ada masalah nak bernafas tak boleh dah. Sebab badannya itu terlalu asid, terlalu asam. Maka di sinilah kita menggunakan apa yang dipanggil CHAS spray. CHAS spray. Kita spraykan ke dalam air, kita minum dia lawas. Atau kalau kita ada rawako, kita spray saja di pusat itu sampai dia lawas. Lawas, betul-betul lawas itu, biar berhari-hari dia lawas, dengan sendirinya ketumbuhan itu akan mengecil.
Itu kalau dalam ilmu pengobatannya itu bagaimana nak merawat, ya, merawat sesuatu pertumbuhan, maka dia sebut sebagai pengosongan. Pengosongan ini boleh terjadi dengan bekam, boleh kita bekam, nak kurangkan unsur ni. Yang kedua boleh jadi dengan muntah. Yang ketiga boleh jadi dengan buang air besar. Itu di antaranya. Dan yang keempat boleh keluarkan keringat melalui sauna. Itu pengosongan unsur. Ya, kerana berlakunya apa yang kita sebut kanker, tumor itu kerana kelebihan unsur dan sebagainya. Boleh guna apa saja. Tapi jangan cari herba yang kita makan menyebabkan sembelit. Kalau sembelit ada tinggal. Sebab sembelit itu, kalaupun kita kata herba itu sebagai contoh, ya, sebagai contoh ni, kita katakan herba itu pokok bajakah lah kita kata. Tapi kalau kita ambil bajakah jadi sembelit, maka dia akan bertambah parah. Begitu kita kata kita ambil daun teh, kita kata green tea. Green tea juga sebagai antioksidan, bagus untuk anti-kanser. Tapi kalau kita ambil jadi sembelit, dia bertambah lagi. Jadi kunci dia dekat situ bahawa pembersihan di usus itu harus diberikan keutamaan dalam perawatannya. InsyaAllah. Baik. Alhamdulillah. Okey, baik, terusnya Pak Haji baca lagi pertanyaannya, ya, daripada siapa? Oh, Ustaz Mawardi, Perkhidmatan Siantar, ya. Apa khabar Ustaz Mawardi? Okey, masalah narkoba. Narkoba ini masalah drug ataupun masalah dadah. Dirawat dengan menggunakan dua herba kita. Ada dua herba kita yang boleh menukar, iaitu anxiety dan superbrain. Penggunaan anxiety dan superbrain itu dia akan menjadi apa yang kita sebut dia magic water. Magic water. Berartinya satu gelas dimasukkan anxiety, cumanya kita pertingkatkan dosisnya. Kalau biasanya, kalau orang biasa, kalau 500 ml, Pak bagi contoh di 500 ml, 500 ml ini biasanya kita spray sekali saja. Tetapi kalau orang narkoba, kita spray 3 kali atau 5 kali. 5 kali anxiety dan 5 kali superbrain. Ya, kemudian kita baca surah Al-Fatihah, baru kita baca begini. Baik. Apa kesan? Kesannya yang pertama, orang yang tak mengambil narkoba ini dia sakit, badan dia sakit. Bila dia sudah ambil yang ni, dia tidak mengalami kesakitan lagi. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, bila dia ambil ini, dia akan terjadi, ya, satu kod baru dalam otaknya. Kod barunya itu apabila dia berada di dalam kita kata kecanduan, maka kod itu akan memberi suruh mengambil narkoba. Jadi ambil dadah. Tetapi bila kita ambil kita panggil magic water tadi yang kita campurkan dua itu, dia buat kod baru. Dia buat kod baru. Jadi bila dia mula menggigil maukan kepada narkoba itu, tapi dia tak memberi kod untuk mengambil narkoba. Dia suruh ambil dengan magic water. Ini sangat menarik. Sangat menarik sampai orang tu boleh meninggalkan narkoba tersebut. Nanti kita buktikan bagi mereka yang ada teman-teman yang boleh masalah tersebut, nanti insya-Allah kita boleh menghilangkannya. Okey, ini pertanyaan lagi, masya-Allah. Bagi jawab pertanyaan dulu. Tuan Haji izin bertanya untuk pemasaran perut yang sering kembung. Sindrom dia dingin. Ini ni, kalau perut kembung begini ni biasanya liver. Biasanya hati. Cuba kita pegang di tengah-tengah perut kita di bahagian atas, di antara dua rusuk kiri dan rusuk kanan tu, di tengah-tengah tu ulu hati tu. Di situ akan ada satu benjolan keras. Ya, benjolan keras. Yang ni selalunya orang kata penyakit ulu hati, ya, dia ada benjolan keras itu. Jadi dia akan membawa sindrom kembung. Kembung ni liver lah. Kalau kita makan seperti kita makan lemak, ya, kita makan susu, dia kembung. Pada ketika itu juga sakitnya membelit-belit, kita katakan begitu, itu adalah batu dalam empedu. Itu adalah batu dalam empedu. Batu dalam empedu ini kadang-kadang dia terdengar bunyi bisik-bisikkan di telinga. Sebagaimana orang yang ada skizofrenia, orang yang ada, minta maaf, orang yang boleh dengar bunyi bisik-bisik lah, yang suruh dia buat begini, buat begini. Tapi bisik-bisik itu bukan daripada syaitan, bukan. Bisik itu ialah kerana wujudnya batu dalam empedu, gallbladder stone. Ya, gallbladder stone. Ini yang kita kena boleh
Faham. Jadi apa yang mesti kita buat? Mandian. Mandian dengan air daun hujan lebat. Masya Allah ya. Jadi oleh sebab itu maka kita boleh mencari daun hujan lebat ini yang Pak Ji tengok dekat Pak Rodi di Tegak tu ada jual daun hujan lebat. Ya, Masya Allah. Kita ambilnya. Jika tidak pun, ya apa cara yang kita nak ambil ni? Tujuh angin. Ya, tujuh angin. Boleh juga untuk kita hilangkan kembung yang sangat cepat, dan yang paling terbaru sekali yang kita keluar ialah alkali spray. Alkali spray. Kalau kita kembung, cepat sangat dia hilang kembungnya itu kalau kita spray sebagainya. Okey, ini ada pertanyaan lagi daripada Raja Umum. Ya, Assalamualaikum. Saya Puan Umu Selangor. Saya kadang-kadang rasa debar-debar. Apa problem saya? Oh, debar-debar. Debar-debar ni permasalahan di jantung ya. Di jantung ya Kak. Boleh jadi sebab pertama, boleh jadi sebab anxiety juga debar-debar. Anxiety. Jadi kalau kita nak cuba yang pertama sekali, boleh ambil anxiety tu. Ya, kita spraykan. Bila tak rasa debar-debar, kita spray saja di bawah lidah. Ya, itu adalah antaranya. Dan salah satu lagi yang berdebar-debar boleh terjadi kerana pernah terkena dengan C19. COVID-19. Ya, long COVID ini, sakit yang mempanjang daripada COVID ini boleh mendatangkan rasa berdebar-debar. Rasa berdebar-debar ini, kalau kena itu, kita kena guna CAV spray. Apa itu CAV spray? Ialah ceria after vaccine spray. Kita boleh gunakan. Itu menggunakan daripada kulat. Ya, kulat daripada cendawan yang boleh untuk mengurangkan debar-debar yang ada pada jantung kita. Jadi yang pertama sekali, Pak cadangkan anxiety spray. Masya Allah. Baik, soalan yang selanjutnya, Assalamualaikum Tuan Haji bertanya, apabila sembelit lalu minum herba pelawas mungkin makin sembelit. Bagaimana cara mengkonsumsinya yang benar? Minum pelawas, ambil pelawas, lari sembelit. Ya, ambil pelawas, lari sembelit. Pak Haji dah sebutkan, cari buah prun. Buah prun. Buah prun itu boleh kita ambil untuk menjadikan dia lawas. Ya, kalau kita guna pelawas. Tetapi biasanya sekarang, kalau orang tu jadi begitu, biasanya kalau dalam perubatan kita bagi tujuh angin. Ya, tujuh angin itu berlaku, angin itu kerana sembelit juga. Jadi kita bagi tujuh angin dengan pelawas. Dan ditambah lagi dengan spirulina. Maka disebut sebagai colon cleansing. Ya, colon cleansing. Masya Allah. Okey, ini ada lagi pertanyaannya. Remaja 18 tahun, scoliosis. Ya, buat rawatan tulang belakang, pakai cuma betulkan tulang belakang yang bengkok tapi tak boleh. Yang manalah tak boleh. Nak betulkan tulang yang bentuk S kat tulang belakang itu. Ya, kalaupun dia boleh, ya belum lagi lah. Tetapi cara membetulkan tulang ini harus menggunakan human growth hormone. Ya, kerana tulang ini terbentuk daripada human growth hormone. Dia nak betulkan, dia nak luruskan ini, semua kena gunakan human growth hormone, HGH. Kita ada HGHT. Ya, gunakan HGHT itu. Spraykan dia ke dalam air, spraykan di tulang yang bengkok itu, dia akan betul balik. Ya, dengan izin Allah. Jadi, HGHT ini untuk slip disc boleh kita gunakan, untuk tulang yang bengkok boleh kita gunakan, untuk orang yang ada permasalahan di tulang lah kita katakan. Kerana human growth hormone ini, dia adalah salah satu hormon pertumbuhan manusia yang khusus untuk ketinggian manusia. Kita tinggi sebab tulang. Ya, orang dia tinggi sebab tulangnya semakin tinggi. Jadi oleh sebab itu maka kita gunakan ADHD. Itu di antaranya. Okey, daripada Kak Akisa, Faham apa khabar Kak Akisa? Ya, Abang Luqman apa khabar pada malam ini bersama lagi dengan Pak Haji. Okey, kita tengok apa pertanyaannya. Tuan Haji, pesakit yang sudah ambil set kejimanin boleh tambah lagi dengan kapsul energi, kapsul dan ADHD kurang kandungan. Cukup dah. Cukup. Kalau dia ambil ADHD dan energi, sudah tak perlu lagi mengambil set kejimanis. Ya, Masya Allah. Ini adalah sangat baik khusus untuk kita. Baik, seterusnya daripada Kak Nur Azlin, ya. Salam Pak Haji, kalau stage 2 selain berlaku gagal kemo dan alkali boleh tambah tak dengan moringa? Boleh. Jawabannya boleh kita gunakan. Ya.
Jadi moringa itu sebagai nutrisi. Nutrisi apa? Kita kata sebagai pemakanan. Dalam tubuh badan kita boleh jadi sakit kerana defisit pemakanan. Ya, kerana kekurangan makanan. Jadi sebab itu kita ambil dalam bentuk makanan. Ya, Alhamdulillah. Ini pertanyaan lagi, Pak Haji, kalau tak ada anxiety kat rumah, bolehkah ambil rawatan skor atau S ya, S spray, bukan ES ya, S spray. Boleh kita ambil. Rawako pun boleh ambil, S spray pun boleh ambil ya. Jadi kita E spray maksudnya kita boleh ambil, insya-Allah. Boleh. Ya, jadi Alhamdulillah. Terima kasih pada mereka yang bertanya. Boleh lagi bertanya, kita mempunyai masa setengah jam lagi untuk Pak Haji mendengar pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak. Yang Pak Haji minta maaf lah kerana banyak dalam kumpulan ataupun dalam grup-grup perawatan kita apa itu yang tak dapat dijawab, terlalu ramai. Jadi dalam majlis macam inilah kita belajar, ya, kita bertanya dan kita faham. Ya, mungkin pertanyaan orang lain itu jawapan untuk pertanyaan kita pada masa kini. Bagi Alhamdulillah. Okey, terima kasih juga daripada Kak mana ni, Kak Nashima ya, yang daripada Melaka juga dia. Alhamdulillah. Okey, ini pertanyaan seterusnya. Tuan Haji, ibu berusia 54, tulang belikat sampai ke leher dan kepala sebelah kiri. Sebab apa? Yang ini Pak Haji dah sebut dah. Kalau masalah tulang, ya spray saja di tulang. Spray langsung di tulang itu. Menggunakan apa? AJHT. Sebab dia adalah herba untuk repair tulang. Sangat-sangat baik. Kalau orang yang ada patah misalnya, orang yang ada terseliuh, paling cepat kalau nak memperbaiki tulang, guna rawako. Itu kita boleh gunakan rawako, insya-Allah. Baik, kemudian seterus lagi pada perbincangan kita tentang penyakit kencing manis ini. Ya, salah satu lagi yang kita tak boleh ambil penyakit kencing manis adalah minuman air berkarbonat. Minuman air yang berkarbonat itu, ya, dia mengandungi kadar gula yang sangat tinggi yang boleh menyebabkan berlakunya penyakit kencing manis. Jadi kadang-kadang ya, anak-anak muda saja dia suka balik dari sekolah tu, dia pergi singgah kat kedai, dia beli air Coca-Cola ke, air apa-cola ke, dia ambil itu, dia minum setiap hari. Dia puas sebab ada gasnya, ada manisnya, tetapi akhirnya menyebabkan sakit kencing manis. Begitu orang ketika dia sedang nak bawa kereta pun macam tu juga. Dia nak hilang ngantuk, dia suka minum air karbonat ini, menyebabkan penyakit kencing manis. Jadi kita kena berhati-hati dengan makanan ini, ialah yang menyebabkan kita berlakunya penyakit kepada kita. Itu di antaranya. Okey, baik. Ini ada pertanyaan lagi yang Pak Haji terima, iaitu anak perempuan usia 8 tahun, tangan sering berkeringat dan badan agak kurus. Harap solusi. Terima kasih. Ini menggunakan alkali spray. Guna alkali spray, insya-Allah. Dengan izin Allah. Okey, seterusnya Pak dijawabkan lagi daripada Kak Rohana ya. Assalamualaikum Pak Haji, untuk ibu yang bersalin cesarean ya, apa produk yang perlu diambil? Okey, untuk orang yang operasi, orang yang operate ketika dia bersalin, dia nak kena ambil herba yang mempercepatkan kesembuhannya itu. Apa dia? Mempercepatkan kesembuhan dan sekaligus ya untuk memperbaiki darahnya, iaitu spirulina. Nah, spirulina itu cepat sembuh luka dan dia tak kurang darah kita, tak jadi anemia. Dan kalau lah Pak Haji selalu suka suruh orang tu minum kopi kunyit hitam. Ya, supaya badan dia tu agak sedikit panas, ya, agak sedikit panas. Karena ibu-ibu selepas bersalin ni kita tahulah, walaupun dia tak bersalin secara normal ya, dia bersalin secara operasi, tetapi kesan sakitnya masya-Allah. Ya. Jadi itu yang kita harus cepat merawat luka itu supaya dia cepat sembuh. Yang keduanya, kita guna macam orang tua-tua dulu gunalah. Apa tu? Ikan haruan. Ambil, buat sup ikan haruan. Sebab ikan haruan itu mengandungi albumin. Albumin ni, kalau kita pergi ke hospital-hospital besar, macam ni KBJ kita katakan. Kalau orang itu buat operasi di jantung, dia akan bagi makan albumin. Dia bagi minum albumin. Walaupun mahal minum albumin tersebut. Tetapi salah satu albumin yang terkaya adalah ikan gabus, ikan haruan. Ikan haruan. Jadi kalau kita gunakan dia buat sup, dia sangat baik. Ya, jadi kita rebus. Ya, kita rebus. Jadi itu adalah antaranya. Masya Allah. Ya.
Kita juga ada kapsul haruan albumin, tetapi kena hati-hati juga. Ketika kita makannya itu, kadang-kadang dia jadi gatal kulit. Maka kena berhenti. Tidak boleh ambil dalam bentuk kapsul, ya. Tapi boleh kita ambilkan dalam bentuk apa? Kita boleh ambil dalam bentuk ikan haruan terus. Itu di antaranya. Jadi, Masya Allah. Okey, seterusnya kita tengok soalannya lagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum Tuan Haji. Herba apa untuk pesakit 63 tahun yang jadi pelupa, demensia? Demensia. Yang ni penyakit pelupa. 63 tahun, ya. Itu masih awal lagi. Dia masih jadi pelupa. Kunci tak di mana, ya. Pelupa, ya. Banyak yang dia lupa. Ingat ni. Ingat, ya. Pada setiap malam sebelum tidur, ambil 2. Anxiety dan superbrain. Datang balik ingatannya itu. Dia hilang demensia. Yang inilah susah yang kita nak cerita kat orang tu. Kalau berlaku kat keluarga kita, mudah. Kita bagi saja 2 tu. Ya, dia ingat balik. Kita selalu kata, oh, orang ni sudah pikun. Orang ni sudah lupa misalnya. Dia lupa itu kerana kerosakan jaringan otak. Apa yang menyebabkannya? Mungkin sebab makanan. Mungkin sebab pemikiran dia yang teruk selama ini. Mungkin dia tak dapat tidur bermalam-malam, berbulan-bulan. Mungkin ada gangguan di otaknya itu menyebabkan dia berlaku demensia. Masya Allah. Jadi macam mana nak repair balik? Ya, nak repair balik ini kena guna. Okey, salah satunya ialah kita gunakan superbrain. Ya, kita spray. Yang kedua, kita gunakan anxiety. Sayang. Ya, kalau otak sudah lupa, otak sudah tak boleh ingat lagi, sayang pada kehidupan ini. Ya, kita lupa solatnya berapa rakaat, kita lupa. Ya. Jadi oleh sebab itulah maka kita kena menyayangi, kasih kepada organ otak dengan mensyukuri kepada Allah SWT dengan kita mengambil makanan-makanan yang boleh menguatkan otak. Itu di antaranya seperti kismis, itu menguatkan otak, ataupun yang menguatkan otak juga ambil pegaga, jinggo biloba, DHA, banyak bahan-bahan yang boleh dijadikan untuk menguatkan otak. Maka salah satunya madu lebah boleh digunakan. Tetapi madu lebah yang diambil itu madu lebah yang berkualiti. Jadi kita gunakan dalam anxiety dan superbrain. Jadi kita gunakan. Bila kita gunakan itu, kita akan hilang demensia ini ataupun pelupa. Masya Allah. Okey, kita tengok lagi pada soalannya. Kuku banyak rosak. Kenapa Pak Haji? Kaki, jari kuku dan juga tangan. Okey. Kerosakan kuku ni kebanyakan fungus. Ya, jamur. Selalu kita rawat dengan guna apa? Tujuh angin. Ya, tujuh angin. Ataupun kita spray saja rawako di kawasan yang rosak tersebut. Ya, sebab ada jamur di situ. Yang kedua, kuku rosak ini ya ada hubungan dengan kalsium dalam tubuh badan kita. Ya, misal kata ya sebagai satu contoh, kalau nak sebut kan, orang yang menggunakan mesin hemodialisis yang ada masalah kita panggil kelenjar thyroidnya, ini juga boleh menyebabkan kuku dia menjadi pendek. Ya, jadi oleh sebab itu maka banyak sebabnya. Boleh jadi sebab keracunan juga dia menempel pada kuku. Cumanya, okey, cuba dengar sini. Boleh tak kalau Pak Haji nak meneka ya, Pak Haji nak meneka ni siapa ni, Ibu Munirah Nikman ya. Teka ni bukanlah Pak Haji kata firasat, bukan, ni pengalaman. Apa dia? Kalau orang yang rosak kuku ni selalunya dia suka makan ulam pahit. Cuba kita bertanya dekat orang yang rosak itu. Pak, Ibu, apakah benar ni? Pak Haji kuliah dia kata, siapa yang suka makan ulam? Dia suka makan ulam pahit-pahit, kuku dia rosak. Cuba tanya tengok, betul atau tidak? Sebab itu ulaman ini, dia bukan kira kita ambil yang pahit, dia kena seimbang. Bukan kita makan yang pahit-pahit pada setiap hari, bukan begitu. Ulam-ulaman Allah buat bukan semuanya pahit. Ada yang lemak, ada yang manis, ada yang masam sedikit. Kita selalunya diingatkan dalam pemikiran orang-orang kepada kita bahawa kalau nak sihat, ambil yang pahit. Kalau sihat, ambil yang pahit. Itu salah. Bukan semua. Pahit itu jadi ubat.
Oh, orang kata, oh memang betul. Yang jadi racun tu yang manis. Yang pahit jadi ubat. Tak. Ada pahit, dia tak jadi ubat. Apa lagi contoh dia? Contoh banyak. Buah, kalau Indonesia panggil mahau-ni. Malaysia panggil mahogani. Buah itu kalau kita makan untuk penyakit kencing manis. Bagus, pahit, kencing manis, cukup bagus. Tapi kesannya, sendi semua kering. Sendi lutut semua kering. Jadi, rawat satu, hilang satu, muncul. Jadi oleh sebab itulah maka di sini ada beberapa hal yang disebut sebagai darah beku. Darah beku. Darah beku ni, kalau kita tengok orang yang guna mesin hemodialisis, dia tak boleh ambil buah-buah sayuran apa yang bersifat pahit. Dah dia guna mesin hemodialisis. Apa yang akan berlaku kalau dia ambil? Bila dia pergi ke mesin hemodialisis, beku darahnya itu dalam mesin itu terpaksa dibasuh. Terpaksa dicuci. Dia tak boleh makan benda pahit. Itu ada di antaranya. Jadi, oleh sebab itu maka ada ya buah-buahan atau sayuran yang pahit ini bukan mestinya kita makan pada setiap hari. Bukan dia macam tu. Ya, itu yang mesti kita ingat. Masya Allah. Okey, baik. Pertanyaan yang seterusnya yang Pak Haji tengok di sini, e-spray boleh di-spray dalam air minum? Tak, Pak Haji. Kalau dengar e-spray dimasuk telinga saya. Ya, di telinga saja sudah cukup. Ya, kita tak perlu di dalam air minum. Okey, kemudian seterusnya, Assalamualaikum, lelaki usia 40 tahun, tangan dan kaki sebelah kanan terasa sengal. Tangan dan kaki kanan dah lemah. Kira-kira kenapa ya Tuan Haji? Herba apa ya? Oh, ini boleh jadi masalah jadi di otak. Ya, kalau kita lemah di lengan dan kaki sebelah kanan, berarti gangguan di otak sebelah kiri. Maka dia perlu mengambil balik anxiety dan superbrain. Ya, anxiety dan superbrain ini dia merawat gangguan jaringan saraf di otak. Itu yang sangat penting ya. Kita boleh gunakannya. Masya Allah. Okey, pertanyaan lagi Kak Faiza. Assalamualaikum Tuan Haji. Ibu berumur 50-an sempat mengambil Bilarit Super, ada rasa sengal di lutut dan bawah. Okey, betul lah. Ibu-ibu umur 50-an ada yang tak sesuai. Sebab Bilarit ini untuk peningkatan hormon, untuk testosteron, ya, untuk orang hormon untuk orang lelaki. Jadi kalau kita ambil itu kadang-kadang ya betul. Tapi boleh ambil tapi tak boleh ambil tinggi. Ya, dia ada hormon testosteron, ada hormon apa kita panggil hormon untuk lelaki. Jadi itu antaranya. Masya-Allah. Okey, kita tengok lagi soalan. Assalamualaikum Tuan Haji. Ibu berpantang bengkak susu, tiba-tiba gigil sejuk. Apa spray yang disarankan untuk melawatnya? Betul. Ya, ibu yang berpantang maksudnya selepas dia bersalin, dia dalam keadaan pantang itu kadang-kadang ya anak dia tu dia tak menyusu pada waktu malam. Anak tu tidur awal. Jadi dia bengkak, susu tu keluar. Dia bengkak susu. Bila dia bengkak susu, dia jadi demam. Orang panggil dia demam susu. Maka pada ketika dia demam susu ini, dia jadi menggigil sejuk. Betul? Dia akan menjadi menggigil sejuk. Apa yang boleh disarankan untuk merawatnya? Ini ada produk kita namanya Busra Spray. Kita spray, insya-Allah dengan cepat akan menyembuhkan dengan menggunakan Busra Spray. Baik, seterusnya itu Assalamualaikum Tuan Haji. Bagi pesakit batu karang di pendi kencing, apakah cara pengobatan sinergi yang disyorkan? Okey. Abang Lokman ya, kalau nak pecahkan sendiri mudah saja, cari pokok tapak leman di dekat kebun kita tu ada pokok tapak leman, lalu kita rebus dan kita minum. 3-5 pokok tu boleh rebus 1,5 liter, ambil air itu kita minum, pecah batu karang tersebut. Itu kalau kita nak ubat dia punya sendiri, ya, bagaimana nak memecahkan batu karang tersebut. Jika kita ada satu air yang kita panggil dia tu air mutant. Bukan air bentung spray, bukan mutant spray, bentung spray. Anak apa orang kata anak bulu betung spray. Ya, masya-Allah ya. Jadi air ini air yang diambil di dalam buluh betung. Air ini maka kita ambil, kita buat spraykan dia ke dalam air, spraykan ke dalam gelas dan kita minum. Tujuannya untuk pecahkan batu karang. Masya-Allah.
Okey, baik. Ini pertanyaan lagi untuk maaf Tuan Haji. Ada dokumentari dikatakan mabuk virus akan jadi pandemik kedua yang mengakibatkan demam berdarah. Vaksin daripada pokok jarak. Pokok jarak ya. Sudah disiapkan sekiranya berlaku. Na'udzubillah. Herba apa yang boleh menghalang kematian akibat racun pokok jarak ini yang ada dalam vaksin yang baru ni? Masya Allah. Dia gunakan pokok jarak ya. Pokok jarak ini kita tahu ya, pokok jarak ada dua jenis. Satu yang warna hijau, yang satu lagi yang berwarna kemerah-merahan. Memang betul ya, daripada getah jarak tu ada yang beracun. Tetapi kita juga guna pokok jarak ni. Kita jangan risau. Kita juga guna pokok jarak. Kita gunakan daun jarak ya. Daun jarak itu yang kita balutkan di dalam ikan ubi. Ikan ubi itu sebelum itu dilomorkan, dibalutkan dengan tanah liat. Kemudian baru dibalut dengan daun jarak, kemudian dia dibakar. Lepas masaknya ikan ubi tersebut, ikan ketutu tersebut, maka baru kita ambil dia untuk diberi makan pada orang yang jantung berlubang. Sangat-sangat berkesan. Jadi itu adalah di antaranya. Jadi Masya Allah ya, Pak Haji tak tahu pokok jarak ni apa dia yang dinamakan resin komunis ni. Jadi nanti Pak Haji cek balik dia pokoknya apakah pokok sama dengan pokok jarak di tempat kita. Ya. Okey, apa herba yang terbaik untuk pesakit lelaki 64 tahun yang buat pembelahan tulang belakang tapi jadi lumpuh dari pinggang ke kaki? Ini Pak Haji sebut dah, tulang dirawat dengan AJHT pungu. Okey, itu di antaranya. Okey, ini dia punya soalan yang seterusnya daripada Kak Rosniza ya. Bagaimana nak kecupkan sis di luar rahim? Sis di luar rahim, dengar betul-betul ni. Pak Haji bagi petua. Lepas ni kena bayar lebih sikit lah. Ya, sebab petua ni mahal. Tak ada dah orang tua dah mati dah. Tinggal Pak Haji je. Duk usia-usia hujung-hujung hayat ni, ada ilmu ni sikit. Ambil saja sirih. Sirih lengkap. Sirih makan tu, sirih berkapur, ada pinang, ada sirih, ada kapur, ada gambir. Ambil sirih, orang kata sirih sekapur sirih. Sekapur sirih. Satu liter itu. Ambil dia, lepas tu masuk di dalam blender. Blend kan dia. Masuk air lah. Blender dia tu. Kita blend dengan dia. Kemudian ambil air dia tu, masuk dalam tempat spray, macam yang Pak Haji jual spray tu, spray dekat perut tu, tempat sis itu. Selalu spray, sampai hilang. Sirih menghilangkan sis di luar rahim. Terbaik. Lepas hilang itu, jangan lupalah hantar pengerah dia tu. Hantar mai dekat Pak Haji. Okay, kemudian Ahmad Nadif. Assalamualaikum Pak Haji. Untuk ibu usia 90 tahun, sering mengeluh keputihan yang banyak, sudah pakai Lady Cheer, kalau banyak lagi. Ya, subhanallah. Ini kita gunakan saja Sinida. Spray di sebelah bawah seperti mana kita gunakan Lady Cheer tersebut. InsyaAllah. Hilanglah tu. Ya, kalau kita gunakan Rabako sekali je. Okey, soalan yang seterusnya daripada Firas Bohari Al-Hafiz. Ya, apa khabar pada malam ini Encik Firas, Ustaz Firas? Assalamualaikum Pak Haji, anak usia 8 tahun sering sakit ulu hati dan kurang HB hemoglobin. Mohon saran cara mengubahnya. 8 tahun, 8 tahun darah. Okey, ingat HB ini kita kena banyak mengambil apa? Pertama, ambil rozen. Dia ambil madu. Madu apa? Madu trigona. Madu kelulut. Tapi yang manis. Madu kelulut yang masak betul-betul tu masak. Betul. Tapi ambil yang manis. Ada madu kelulut manis. Campur dengan rozen. InsyaAllah. Ya, rozen. Rozen tu boleh kita rebus saja. Boleh. Ataupun kita rendam saja dalam air panas. Boleh keluar juga. Atau kalau kita ada kapsul rozen. Buka pun boleh. Tak buka pun tak apa. Boleh insyaAllah. Okey, seterusnya kita tengok lagi soalan yang turunnya. Okey, dia berapa Buya? Bantu solusi Pak Haji, pesakit lelaki 42 tahun, lutut kanan sering sakit dan lemah, terutama malam hari dan bangun pagi. Analisa doktor, ligamen terkoyak. Betul lah. Kalau ligamen terkoyak, sakit.
Macam mana kita nak cantumkan ligamen yang terkoyak ini? Dia perlu pada pokok halban. Pokok halban tu ada kat mana? Cari. Ada kat tujuh angin. Herba kapsul tujuh angin. Itulah pokok halban ada. Ya, untuk ligamen. InsyaAllah. Okey, yang seterusnya kita tengok lagi soalannya, suara bertambah kecil. Suara Pak Haji bertambah kecil. Okey, tak apa-apa. Nanti kita cakap kuat sikit. Okey, Tuan Haji, apakah ataupun sakit suara bertambah kecil? Itukah maksudnya? Okey, Kak Ebi Suraya ya. Kalaulah suara Pak Haji bertambah kecil, kita cakap kuat sikit. Kalau ada orang sakit, suaranya bertambah kecil, artinya suaranya kenalah. Apa tu? Dia panas. Kalau kita ni, kita bagi daripada pokok energi. Energi tu pendingin, penyejuk. Kalau kita ada lagi satu kapsul, namanya kapsul pendingin untuk suara. Baik. Okey, kita tengok lagi Tuan Haji, apakah ubat spray yang sesuai untuk masalah SLE yang menyerang di dalam darah. Salah satu daripada untuk rawatan SLE, jangan lupa radik kunyit hitam. Satu. Yang kedua, antirat. Dua. Dua ini jangan lupa. Ambil radik kunyit hitam, kopi radik kunyit hitam, ambil antirat. Lepas tu cuba tengok betul atau tidak SLE-nya itu akan sembuh. InsyaAllah dengan izin Allah. Sistem lupus ni penyakit autoimun, payah sembuh. Kalau kita kata boleh sembuh ni, orang kata, ya Allah, macam mana boleh sembuh? Tapi tak apa. Soalannya, kita tidak jadi permasalahan. Orang nak terima cara kita, tak mau terima cara kita, itu soalan yang kedua. Tapi bagi mereka yang nak cuba, ya silakan. Ini berdasarkan kepada pengalaman. Masya Allah. Okey. Baik, seterusnya kita dengar, nak tanya lagi soalan kaki dan tangan kadang-kadang jadi kebas, jadi produk apa yang susah. Kebas dari tangan ni salah satunya ialah penyakit kencing manis. Berbaliklah kita kepada energi. Ya, cepat. Nanti kebasnya itu jadi di hujung-hujung jari dan juga jadi di dekat kaki. Kalau kita tak ada energi ini, apa kita nak gunakan? Boleh guna minyak zaitun. Satu malam sebelum tidur, 2 sudu. 2 sudu. Itu di antaranya. Tetapi yang paling cepat, energi. Kalau kita gunakan dengan izin Allah. Dengan izin Allah juga. Masya Allah. Jadi berapa banyak ya pengobatan-pengobatan kita daripada herba ini. Tetapi ramai di kalangan kita yang tak pernah mau melihat herba salah satu solusi. Maka ramai di kalangan kita juga yang tak menemui obatnya. Bukan salah orang lain, jangan salah orang lain, tapi kita yang tak mau mencuba khasiat khazanah pengobatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam alamiah dan ilahiyah. Baik, pertanyaan lagi seterusnya nak tanya lagi Tuan Haji, banyak ketombe. Ketombe ya. Ketombe di kepala. Sudah guna rawako, spray langsung kepala tapi belum ada kurang. Apa solusinya? Ketombe pula yang banyak di kepala ni tak payah guna rawako. Banyak sekali keluar. Apa yang kita nak gunakan? Cari kangkung. Cari kangkung. Kangkung mana boleh? Kangkung dalam parit tu boleh. Kangkung dijual kat pasar boleh. Balik tu, potong, rendam dalam air 1 jam. Lepas tu, waktu mandi, guna air itu. Air itu untuk basuh kepala. Jangan guna shampoo lepas tu. Kerana shampoo juga, kadang-kadang kalau shampoo tak bagus, dia jadi juga ketombe. Ya, jadi kelemumur ya. Jadi oleh sebab itulah, maka kita gunakannya. Kita gunakan daripada, apa dia? Kita gunakan daripada pokok kangkung. Hipoma ecotica, Hipoma repten. Kangkung, ya kangkung tu. Jadi Masya Allah. Kita guna itu, kita cincang-cincang, kita ambil air dia, kita basuh waktu pagi. Air masih ada lagi, tuang air kat sini. Tengah hari guna lagi. Petang guna lagi. Habislah. Nanti hilang terus isi bersih. Di antaranya. Okey, baik. Kita tengok lagi pertanyaan yang seterusnya. Tuan Haji, perempuan berumur 70 tahun. Lidah tertarik ke dalam perempuan, tak dapat makan minum dan bercakap. Ya, betul. Ini kerana lidah tertarik itu, ya, ini kita katakan kepanasan. Panah dalam badan tu. Dia perlukan herba yang bersifat dingin. Herba yang bersifat sejuk. Apa herba kita yang bersifat sejuk? Salah satunya itu, minuman botani pegagar. Minuman botani pegagar itu, kita ambil dia pada waktu malam.
Kita masuk dah, kita jadikan teh. Ya, berartinya kita masuk uncangnya, tuang air panas. Kemudian pergi cari gula batu. Masuk gula batu itu, seketul gula batu besar tu, kurang lebih. Masuk ke gelas tersebut. Kita tutup, biarkan semalaman. Besok kita bagi dia minum. Dia keluar balik lah. Maksudnya kepanasan itu akan makin kurang. Ini dilakukan juga untuk orang yang ada mukus di dalam tubuh badannya. Ada mukus. Atau berlaku juga kepada orang yang suaranya tidak keluar. Kita buat satu cara yang sama, insyaAllah. Okey, seterusnya Pak Ji lihat lagi soalan yang seterusnya. Masya Allah. Iaitu Assalamualaikum Pak Haji. Kalau betis kaki kiri sering tak pengah dan linu, terkadang sampai tak bisa tidur. Sebab apa? Itu jugalah kita gunakan dia punya energi ya. Energi itu pertanda nak kena penyakit kencing manis. Ya. Kemudian seterusnya, Assalamualaikum Pak Haji, minum radik kunyit hitam sesak nafas. Apa sebabnya pula ya? Orang minum kunyit hitam nak bagi hilang sesak nafas. Tapi kita minum sesak nafas. Ada banyak sebab. Banyak sebab. Herba ini, nak sebutkan, 5% manusia ni dia ada allergic. Tak kira herba apa. Ya, dia ada 5% orang yang allergic dengan herba. Jadi kalau dia minum itu menandakan sesak nafas, berarti dia tidak sesuai dengan salah satu daripada apa yang ada dalam herba tersebut. Ada bermacam-macam herba tersebut, itu herba campur dengan kunyit hitam dan juga sebagainya, dia boleh berlaku demikian. Ya, jadi kalau kita kata sesak nafas ni, maka kita kena gunakan madu kelulut. Kalau kita sakit macam ni lah. Sebab dia panas. Dia panas dalam badan. Okey, soalan yang seterusnya Nur Hafizah Ahmad. Assalamualaikum. Saya nak tanya gangguan pendengaran dalam telinga, kulit alergi, herba apa? Kalau gangguan pendengaran itu e-spray. E-spray boleh kita spray di bahagian depan. Kalau kita tak dengar. Kalau kita nak buat pengobatan untuk tidur, belakang telinga mustahak. Ya, kalau tak dengar di bahagian depan. Kita spray dekat ini. Dekat kita punya kuping telinga ini. Itu di antaranya. Kemudian kulit yang alergi. Alergi ini kita tengok apa dia punya sebab berlakunya alergi tersebut. Biasanya kekurangan vitamin C. Stres yang berpanjangan. Okey. Apa herba yang paling baik yang kita nak gunakan? Boleh gunakan Rosen. Boleh kita gunakan. Dan boleh kita gunakan juga untuk alergi ini satu produk namanya Coccinum Plus. Bentuk kapsul. Ya, kita boleh menggunakannya juga. Masya Allah. Okey, seterusnya pertanyaan Muhammad Zaid Tajuddin. Oh, apa khabar? Alung ya. Sihatnya pada malam ini. Okey, terima kasih. Okey, maaf Tuan Haji, saya ada bagi syak spray kepada pesakit prostat. Bagus, betul. Dia mengadu badan rasa letih sangat-sangat. Okey. Jadi kalau dia ambil pesakit prostat tu bagus sekali gunakan syak. Ya, syak spray. Tetapi syak spray tu kuat. Jadi kurangkan sikit pengambilannya atau guna dia spray dalam air. Kita jangan goncang lagi. Jangan goncang lagi. Kalau kita vibrate lagi dia lagi kuat. Ya, sebab itu dia adalah herba yang sangat kuat. Ya, jadi kalau kita bagi dia rasa sakit, dia rasa letih itu dan sebagainya. Tetapi percayalah, insyaAllah kita akan tengok dia makin sembuh. Cuma kurangi dosisnya. Okey, ada pertanyaan lagi. Izin bertanya Tuan Haji, kalau anak yang pertumbuhannya terlambat, baiknya konsumsi apa? Oh, anak yang lambat pertumbuhannya. Ya, kalau kita katakan makanan untuk percepatkan lagi pertumbuhannya, kita bagikan dia banyak daripada buah tomato. Buah tomat. Buah tomat itu dia meninggikan tubuh. Itu di antaranya. Sebab itu tomat itu ada human growth hormone juga. Jadi kalau kita nak kepada yang lain, kita boleh gunakan SGHT ungu. Tapi kalau anak-anak tak perlu bagi dia untuk minum, spray saja pada pusat. InsyaAllah. Okey, baik. Seterusnya soalannya Pak Haji, ada pesakit perempuan 55 tahun, betis penuh dengan varices vein. Namanya varices vein. Ya, urat biru, betul? Ya, betul. Bagaimana untuk pulihnya? Terima kasih. Okey.
Yang pertama sekali, kita tak boleh bekam. Kita tak boleh pijat. Tak boleh bekam, tak boleh pijat. Tak boleh urut maksudnya. Sebab apa? Aliran darah itu telah berpatah balik. Disebabkan injak di dalam darah itu tertutup. Dia berpatah balik. Kalau kita urut, dia makin menjadi parah. Bagaimana nak hilangkannya? Hilangkannya dengan mengkudu. Kapsul mengkudu atau juga boleh guna mengkudu spray. InsyaAllah. Okey, kemudian seterusnya ya yang Pak Haji nak sebutkan di sini pertanyaan daripada Pak Haji, berapa paket radik kunyit hitam yang boleh diambil dalam sehari ya? Yang dalam sehari boleh ambil 3 boleh. Pagi ataupun pagi petang, pagi tengah hari petang ataupun malam boleh kita ambil 3. Okey, bismillah Pak Haji. Anak umur 13 tahun terkena amblyopia ataupun lazy eyes. Apa herba yang susah? Oh, Pak Haji nak tengok ni. Apa dia penyakit ini? Cuba cek tengok apa penyakitnya lazy eyes. Maksudnya apa? Otot mata yang tak kuat. Okey, umur 17 tahun. Okey, dia bagus sekali soalannya. Jadi kalau mata ni selalunya orang gunakan buah berry ataupun blueberry. Terbaik. Tapi kalau di tempat kita tak guna blueberry. Kita gunakan mata ni ialah buah rimbang ataupun tokakak. Ya? Atau lenca. Kita gunakan. Tetapi kalau di tempat Pak Haji dia panggil terung Belanda. Kita jadikan produk itu seperti ada produk kapsul namanya Baiduri. Baiduri itu ialah daripada pokok rimbang. Ini dia kapsul Baiduri ni. Untuk mata, untuk menguatkan mata. Sangat bagus ini sebagainya. Yang kedua, boleh gunakan syak. Syak juga menguatkan mata. Itu di antara. Yang ketiga, boleh guna AGHT yang berwarna merah. Atau Zamzam 4 juga untuk mata. Masya Allah. Tuan Haji, e-spray untuk dibuat minuman atau cara 3M. E-spray ini dia tidak perlu kita minum lagi. Spray di belakang kita punya mustard ini, belakang telinga ini, maksudnya kalau nak guna 3M boleh atau tidak? Boleh. Ya, boleh kita gunakan. Tapi kita aja guna di luar saja pun dah cukup dah. Ya. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, terus daripada pertanyaan daripada Pak Nazir ya, Pak Nazir, pertanyaannya, salam Tuan Haji, bolehkah guna spray serentak? Contoh, mula dengan GHT, seterusnya GHT merah, seterusnya Akali, seterusnya Hemo, ikuti 7 angin dan berapa lagi. Boleh tak gunakan sekali? Oh, maksudnya begitu ya. Tapi sebaik-baiknya kita jarak lah. Kita jarak tengah jam. Ya, kalau kita ambil sekali itu boleh. Kita tak tahu yang mana melemahkan yang mana menguatkan yang mana. Sebab itu dah ada sinergi dah. Sinergi ni memang bagus. Boleh ambil dia. Kita bersinergikan beberapa jenis herba. Boleh. Sangat bagus. Tapi ada sinergi yang melemahkan. Misal kata syak misalnya. Dia melemahkan ubat-ubat yang lain kalau kita ambil bersamaan. Jadi begitu juga dengan herba-herba ini. Maka sebaik-baiknya herba itu diambil tak banyak tapi kerap. Lebih baik daripada mengambil banyak tapi jarang. Itulah yang antaranya pengambilan herba. Ambil sikit-sikit lebih baik daripada ambil banyak-banyak tetapi jarang. Sikit-sikit yang kerap. Ya, kita kata 30 minit sekali, 30 minit sekali. Itu sangat baik. Sangat baik. Efektifnya bila kita berhadapan dengan virus. Kita ada herba untuk antivirus, kita katakan. Kita ada AGHT yang berwarna merah. Ataupun kita ada Zamzam 4. Kalau kita ambil 15 minit kali, 15 minit kali, 15 minit lagi, lebih baik daripada kita ambil 3 jam. 10 kali kita spray. Dia beda macam tu. Sebab tubuh badan, kalau kita bagi banyak sekaligus, tidak semua boleh diserap. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Pertanyaan yang mungkin terakhir pada malam ini. Salam Tuan Haji. Okey. Oh, itu dah soalan yang terakhir. Baik. Alhamdulillah ya, terima kasih pada semua yang bersama dengan Pak Haji pada malam ini dan selamat berehat. Dan mudah-mudahan ilmu ini menjadi bekalan amal kebaikan kita. Ya. Seperti mana yang telah Pak Haji sebutkan, bahawa tujuan kita hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Mengetahui tujuan itu
sangat penting, lebih utama yang perlu kita berikan tumpuan daripada amalan tersebut. Maksudnya amalan itu penting, solat. Tapi tujuan apa untuk solat? Solat boleh diterima kalau kita masih mengekal di dalam bermaksiat kepada Allah. Jadi tujuan yang kita buat itu, kita kena faham. Jadi kita nak gunakan ubat ni. Baik, guna ubat ni penting. Kita tahu penting. Tapi tujuan itu lebih penting daripada ubatnya itu. Kerana apa? Kalau tidak, salah adres. Kalau tidak, salah guna. Kalau tidak, tak berkesan. Jadi, begitu tujuannya, apa dia? Misalnya kapsul baiduri. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk pengobatan cacing dan juga untuk mata. Maka sebab itu baru diikuti dengan penggunaannya. Maka penggunaan yang kita guna betul dengan tujuan kita, maka dia jadi amal ibadah. Nawaitu a'malu binniyat. Segala amal itu bergantung pada niat. Tujuan kita nak ke mana. Jadi apa tujuan kita belajar ilmu herba ini? Tujuannya adalah untuk taqarrub ila Allah. Untuk dekatkan diri pada Allah. Untuk kita melihat kebesaran. Untuk kita menolong bagi mereka yang memerlukan pertolongan. Untuk kita memberikan apa yang mampu boleh kita berikan. Kemudian kita bersandar kepada Allah. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah, dia jadi kuat. Kalau kita kata, aku ni hamba Allah. Bersandar kepada Allah, kita jadi kuat. Aku ni bertawakal kepada Allah, kita jadi kuat. Aku ni lemah dan aku bersandar pada Allah, dia akan jadi kuat. Aku ni miskin, kemudian aku bersandar dengan Allah, dia akan jadi kaya. Tapi kalau kita bersandar lain daripada itu, kita akan jadi hina. Kalau kita miskin, bersandar kepada manusia, kita akan jadi fakir. Kalau kita sakit, bersandar kepada ubat-ubat ini, maka kita akan sakit terus. Tapi bersandarlah kepada Allah. Segala yang disandarkan kepada Allah menjadi kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.